Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzatul Marini binti Muhammad Ghazali atau selalu dikenali sebagai Kak Izzat. So hari ini kita akan mulakan dengan siri pertama, kenali naskah. So hari ini kita akan bincangkan naskah nukilan Puan Rauzah Roslan, iaitu Dia Mahu Daku ke Sana. Ini merupakan naskah terbaru tulisan Puan Rauzah. So sit back, relax dan ikuti sama-sama perjalanan ini. Baik, sebelum kita uh, bergerak lebih jauh, elok rasanya kita kenal dulu siapa Puan Rauzah Roslan ni. Rauzah Roslan atau Puan Roza berasal dari Segamat Johor dan beliau biasanya memakai nama pena Rauzah Roslan, merupakan isteri kepada Profesor Muhammad Kamil bin Ibrahim. Kedua-dua pasangan ini adalah pasangan penulis yang prolifik lah di Malaysia, yang selalu menghasilkan hasil tulisan yang sangat dekat di hati dan sangat menarik. Dan beliau merupakan bekas pensyarah UiTM dan saya kira kini sangat aktif menghasilkan buku-buku motivasi Islam. So, seterusnya. Ini antara karya-karya Puan Roza lah yang ada di pasaran yang saya dapat kumpulkan. Mungkin ada yang saya terlepas pandang. So ni antara yang saya pernah baca, pernah miliki. Yang pertamanya adalah bukan sekadar resepi. Yang ini adalah pengalaman Puan Roza, kalau tak silap saya, semasa beliau merantau, dan juga disertakan dengan resepi-resepi yang membawa nostalgia kepada beliau. Dan aroma antara benua juga bernuansa yang sama. Dan seterusnya Travelog Cinta Abadi, uh, juga ada Travelog Kehidupan Abadi, ada Kandil di Kaki Gunung, buku yang setebal, kalau tak silap saya, 600 lebih halaman dan sangat menarik, yang merupakan memori, anekdot Puan Roza daripada beliau kecil sehinggalah bekerja, berkeluarga, yang digabungkan dalam satu buku yang sangat menarik. Sebenarnya sangat menarik dibaca. Dan Tanyalah Diri, saya belum lagi memiliki Tanyalah Diri. Begitu juga dengan Dia Tinggalkan Tanda, walaupun saya ada baca dan dengar banyak review yang menarik tentang dua buah buku ini. Right. Seterusnya ialah Travelog Impian Abadi, juga belum. Saya kenalah minta maaf dekat Puan Roza dengan Prof Kamil. Saya memang belum memiliki lah buku ini. Travelog Haji Mengusik Hati juga salah satu daripada buku yang saya kira sebenarnya bertitik tolak daripada buku Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Seterusnya Puan Roza dan Prof Kamil sinambungkan dalam naskah ini. Dan seterusnya adalah Perca. Kalau tak silap saya, Perca ini dilancarkan bersekali dengan buku Seminggu di Syurga, buku tentang Abla Ibtisam yang ditulis oleh Profesor Muhammad Kamil Ibrahim sendiri. Dan yang seterusnya ialah Amirul Budak Sudan. Buku ini saya baca, yang saya beli pada Pesta Buku tahun 2018, dan saya baru saja habis baca tahun lepas. Sangat menarik, memang sangat menarik. Isi dalamnya sangat menginsafkan tentang bagaimana perjalanan Amirul menuntut ilmu dari sekolah rendah hinggalah akhirnya Amirul belajar di Sudan dan membuat keputusan untuk akhirnya tidak menjadi seorang syekh tetapi menjadi seorang chef. Right. Okay. Hari ini kita nak bincangkan buku ini. Ini buku yang terbaru daripada Puan Roza. Buku Dia Mahu Daku ke Sana, terbitan Galeri Ilmu Sdn Bhd, cetakan tahun 2020. Buku ini setebal 272 halaman dan jika saya rujuk di belakang buku, buku ini dijual dengan harga RM40 dan RM42 di Sabah dan Sarawak. Okay, saya ada bukunya di tangan saya. Kenapa saya dapat buku ni? Alhamdulillah, saya dihadiahkan buku ini kerana saya menulis di blurb. Ada tulisan saya di blurb. Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk review naskah ini semasa dalam proses, selepas proses semakkan dan sebelum cetakan, dan saya diberi peluang untuk berkongsi apa yang saya rasa pada blurb yang kemudiannya diletakkan di blurb buku ini. Saya sangat besar hati bila saya diberi peluang dan ditawarkan untuk menulis berkenaan dengan buku ini. Alhamdulillah, saya dah baca dan memang saya syorkan kawan-kawan yang suka membaca, yang sukakan buku motivasi,
yang sukakan buku storytelling, pengalaman sebenar, elok dapatkan naskah dia mahu daku ke sana. Ini memang sebenarnya macam testimoni kerana daripada sebelum ini pun buku-buku Puan Roza memang tak pernah mengecewakan. So ini ini yang terbaru, naskah terbaru yang memang sepatutnya dimiliki lah. Right, saya tertarik dengan kata-kata di muka surat di cover buku ini. Semuanya dari Allah Maha Berkuasa, kakiku dibawa ke sana kerananya dengan izinnya. Bumi ini Allah Al-Halik yang cipta dan tentu tidak ada yang sia-sia. Betul kan? Kalau apa-apa saja yang berlaku pada kita dalam hidup ini memang tak akan, dia bukan berlaku secara kebetulan, dia ada rahsianya, dia ada hikmahnya. So tak ada yang sia-sia dengan apa yang berlaku kepada kita. Right. Apa yang ada dalam buku Dia Mahu Daku ke Sana? Buku ini menceritakan tentang 21 buah destinasi yang dikunjungi oleh Puan Roza dan keluarga. Dan dalam buku ini juga menariknya ada 21 buah resepi yang Puan Roza kongsikan. So basically buku ini berkenaan dengan pengalaman yang disulam dengan keindahan alam yang akhirnya memberi kita rasa hendak besarkan keagungan Tuhan. Itu yang menariknya buku ini. So, apa yang saya boleh kongsikan ialah dalam firman Allah dalam ayat 15 surah Al-Mulk kan, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali, yakni kembali setelah dibangkitkan. Right, menelusuri bila saya baca satu persatu perjalanan dan pengalaman yang dilalui oleh Puan Roza sekeluarga, ia sebenarnya tidak hanya memberi gambaran dan visual berkenaan latar fizikal lokasi yang dilawati, malah pada setiap perjalanan sebenarnya saya dibawa untuk merenung kebesaran dan kekuasaan Allah yang tiada satu apa yang pun mampu merendahkannya. Maknanya kuasa Allah ni hebat. Tak ada benda yang boleh rendahkan kuasa Allah kan. And then semasa saya mulakan pembacaan buku ini, saya teringat dalam salah satu tulisan Puan Roza dalam buku Kandil di Kaki Gunung tentang doanya yang dipohon kepada Allah. Yang mana beliau kata waktu tu bila kata silap saya bila cikgunya bertanya apa cita-cita bila dah dewasa, dan beliau jawab dia nak keluar negara. Beliau nak keluar negara. Tapi dijawab pula oleh cikgunya kalau nak keluar negara mesti pandai. Jadi Puan Roza terus doa kepada Allah, dia tak pandai. Jadi beliau mohon supaya diberikan suami yang pandai, supaya suami yang pandai itu boleh bawa beliau ke mana-mana, ke seluruh pelosok dunia. So doa ini sebenarnya adalah impian kecil seorang anak kampung yang terlampau ingin meneroka dunia, nak sangat tengok dunia, dan dilafazkan menjadi sebuah doa yang pada saya sifatkan sebagai doa di luar kotak. Maknanya out of the box, tak pernah orang terfikirkan nak doa macam tu. So saya memang yakinlah pada usia beliau waktu tu, kalau tak silap saya 11 tahun, takkan ada anak sebesar itu yang boleh terfikir, oh kalau aku tak pandai, aku mesti dapat husband yang pandai untuk aku pergi keluar negara. Okay, balik kepada buku ini. Doa itu Allah jawab. Alhamdulillah, doa itu dijawab oleh Allah, dan pada masa ini bukan satu, malahan berpuluh negara telah dilawati berkat permintaan kecil yang dibisikkan kepada Al-Mujib, Allah yang Maha memakbulkan permintaan hambanya. Right. Apa yang indah sangat dengan naskah Dia Mahu Daku ke Sana ini kerana buku ini membawa kita bersama. Maksudnya kita rasa macam kita ada dalam setiap penceritaan bila Puan Roza bercerita tentang setiap destinasi dan pengalaman yang beliau lalui. Kita ni seolah-olah ada dalam rombongan pengembaraan Puan Roza dan keluarganya. Okay. Contohnya bila Puan Roza bercerita tentang indahnya satu-satu lokasi tu kan, kita dapat melihat keadaan tu dalam kepala kita. Macam seolah-olah benda tu ada dekat depan mata kita. Dan waktu contohnya lah dalam satu bab Puan Roza menceritakan tentang indahnya sifat memulakan tetamu waktu beliau ke Bangladesh, kalau tak silap saya, ke keluarga Bilal Hussein, Rashidah dan Biba. So kita rasa bila Puan Roza bercerita tentang masakan yang dihidangkan tu,
waktu saya membaca naskah itu, saya rasa macam saya turut berada di meja dan sedang menikmati enaknya hidangan yang disajikan. So, naskah ini sebenarnya adalah tentang rasa, tentang tanggapan dan tentang pendidikan hati. Right. Melalui buku ini juga Puan Roza membawa saya mengembara, menikmati keindahan bentuk muka bumi setiap lokasi yang beliau lawatilah dan mengenali gaya hidup masyarakat yang mendiami kawasan berkenaan serta pertembungan tanggapan dan realiti menerusi penceritaan yang disusun begitu indah dalam naskah. Contohlah, kadang-kadang kita ada certain perception tentang satu-satu tempat ataupun kita dengar cerita daripada orang tentang satu-satu tempat. So, kita mungkin rasa bimbang, kita mungkin ada rasa gusar bila kita nak pergi ke satu-satu tempat tu. Tapi bila kita baca apa yang dikongsikan oleh Puan Roza, kita nampak not necessarily apa yang diceritakan pada kita tu ataupun not necessarily apa yang dimomokkan kepada kita tu adalah benar. So, kita kena lalui sendiri baru kita akan nampak. And then of course lah, sebagai pembaca, saya dibawa untuk mensyukuri, meraihkan segala nikmat dan juga kebesaran yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita sebagai hamba. So, every time kita baca setiap bab yang dikongsikan oleh Puan Roza tu, kita akan kaitkan dengan kebesaran Allah lah. Okay? Dan tidak hanya itu, kita juga dibawa untuk berkongsi empati. Bukan sekadar simpati, tapi kita berkongsi empati, that is, we put ourselves in their shoes bila kita mengenang keadaan penduduk sesuatu kawasan atau lokasi yang barangkali sedang dihambat kemelut politik ataupun ekonomi. So, basically buku ini adalah tentang Fabi'ai ala irabikuma tukaziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Dan sebenarnya naskah ini bertepatan sangat dengan surah Ar-Rahman yang di dalamnya ada 31 kali kalimah Fabi'ai ala rabbikuma tukazzibatu diulang-ulang kan. Maknanya apa lagi nikmat Allah yang kita tak nak deny, apa lagi nikmat Allah yang kita nak kata no, I tak dapat benda ni. Sebab buku ini memang sebenarnya sangat tepat dengan ayat tu. Dan buku ini juga boleh kita ibaratkan sebagai manual perjalanan lah, yang bakal membantu pembaca dalam memulakan pengembaraan duniawi mahupun of course lah pendekatan mengenal dan mensyukuri nikmat dan kekurniaan Allah ke atas setiap orang. So, kalau kita nak kenal diri, kita nak explore more, not only daripada fizikal lah, maksudnya dalam berjalan, mengembara ke mana-mana, kita nak kenal, kita nak reconnect dengan Allah pun, buku ini sangat sesuai. This is not an ordinary travelogue, but this is pada saya a very special travelogue. And then saya sangat sarankan untuk dapatkan naskah ini dan semoga kita semua dapat beroleh manfaat dan ilmu dalam menekuni naskah ini dan rasai sendiri pengalaman yang saya telah sebutkan. Pengalaman saya waktu saya membaca buku ini, saya nak kita sama-sama rasa semasa kita menekuni naskah ini. So, akhir kalam, usia hanya angka, mulakan perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan dengan bekalan. So, sehingga jumpa lagi dalam siri bedah buku yang lain. So, untuk kali ini, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sekian untuk siri pertama, kenali naskah. Naskah Dia Mahu Daku Kesana. So, jangan lupa ikuti saya di laman FB Izzatun Marini dan Instagram Marini Ghazali. Boleh juga ke channel Telegram saya When I Feel Like Sharing. So, terima kasih.